Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan, kepada rakan-rakan yang sama ada berkesempatan untuk bersama-sama di platform Facebook, ataupun tuan dan puan mungkin menonton video ini di channel YouTube Jadi saya dengan ini saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum kepada tuan dan puan semua. Jadi untuk tujuan hari ini saya mengambil satu lagi kesempatan masa sekarang jam saya lah jam saya menunjukkan jam 1:30 tengah hari. Jadi insya-Allah dalam tempoh antara 10 ke 15 minit ini 10 ke 15 minit ini kita akan bawakan satu perbincangan tentang cabaran sebagai self-appointed CEO. Self-appointed ni maksudnya kita sendirilah kita sendiri yang melantik diri kita sendiri sebagai CEO syarikat. Jadi tuan dan puan, sebenarnya dalam senario yang biasa ada dua keadaan di mana kita menjadi CEO yang dilantik oleh ahli lembaga pengarah sebuah syarikat ataupun yang kedua adalah di mana apabila kita buka sebuah syarikat, kita daftar dan kita buka sebuah syarikat, maknanya secara automatik kita menjadi menjadi CEO dalam syarikat kita sendiri. Jadi itu ada dua senario Jadi dalam mana-mana keadaan sebenarnya tuan dan puan tetap seorang CEO walau bagaimanapun cabaran kita akan jadi berbeza. Jadi untuk pengetahuan tuan dan puan, dalam konteks saya sendiri sebenarnya saya mengalami situasi kedua-duanya sekali, di mana pada tahun 2008 semasa saya buka syarikat tu memang secara automatik saya lantik diri saya sendiri sebagai pemegang saham lah saya, sebagai pengarah lah saya dan juga CEO saya. Tapi pada tahun 2013 saya menyertai satu venture baru bersama syarikat, saya yakin ramai tuan dan puan tahu, iaitu ABS Ainun Holdings Sdn Bhd, di mana di dalam syarikat itulah dalam tempoh 5 tahun itu ada satu tempoh 2 tahun di mana saya dilantik sebagai CEO sebuah syarikat oleh ahli lembaga pengarah. Jadi senarionya, situasinya dan cabarannya berbeza tuan dan puan, cabarannya berbeza. Jadi hari ini apa poin yang saya nak bawakan dalam konteks perbincangan adalah apakah cabaran-cabaran sebenarnya apabila kita ini menjadi CEO dalam syarikat yang kita bangunkan sendiri, dengan erti kata lain kita lantik diri kita sebagai seorang CEO. Jadi ada banyak cabaran sebenarnya bagi tuan dan puan Jadi kepada rakan-rakan Facebook yang dan juga rakan-rakan yang follow channel YouTube Namna Umar, saya ucapkan terima kasih. Jadi perbincangan hari ini akan mengambil masa sekitar 15 ke 20 minit dan kita akan bercakap tentang cabaran apabila kita menjadi CEO dalam syarikat kita sendiri. Maksudnya kita lantik diri sendirilah sebagai seorang CEO. Jadi ada banyak cabaran tuan dan puan, ada banyak cabaran. Tidak kira lah sama ada syarikat kita itu besar, syarikat kita itu kecil, syarikat kita dah lama atau syarikat kita itu dah baru saja dibuka. Jadi ada banyak cabaran. Tapi dalam hari ini saya akan bawakan tiga sahaja perkara yang signifikan, maksudnya yang biasa dihadapi oleh seorang CEO yang melantik dirinya sendiri dalam syarikatnya sendiri. Dia bangunkan bisnes itu sendiri dan jadi secara automatik dia jadi CEO. Jadi saya bawakan perbincangan itu kepada 3 poin saja. Jadi kepada tuan dan puan yang berkesempatan untuk bersama-sama dalam sesi video ini, sama ada di channel YouTube tuan dan puan menonton video ini ataupun tuan dan puan menonton di platform Facebook, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan meluangkan masa sekitar 15 ke 20 minit untuk perbincangan di mana ada 3 poin ataupun 3 cabaran utama. Sebenarnya ada banyak cabaran tetapi dalam perbincangan kali ini saya bawa 3 sahaja. 3 sahaja. Baik, yang pertama sekali tuan dan puan, kita nak melihat konteks ini dalam syarikat tuan dan puan. Maksudnya tuan dan puan mendaftarkan perniagaan tuan dan puan itu dalam bentuk syarikat PLT ataupun syarikat Sdn Bhd. Ada lagi jenis-jenis syarikat yang lain tetapi dalam konteks usahawan terutama SME, kebiasaannya kita akan memilih yang dua ini untuk syarikat, iaitu PLT dan Sdn Bhd. Jadi untuk PLT dan Sdn Bhd dia ada lantikan CEO. Okey. Baik.
keadaan yang biasa sebagaimana yang saya sebut tadi ada dua ya. Satu di mana CEO itu kita buka syarikat kita sendiri, kita jadi CEO, ataupun ada syarikat lain yang melantik kita jadi CEO. Perbincangan kali ini kita fokus kepada kita buka syarikat sendiri, kita nak bangunkan dan kita jadi CEO dalam syarikat itu. Okey, yang pertama sekali tuan dan puan, cabarannya adalah cabaran tentang trust, iaitu kepercayaan. Dia ada dua. Satu, kepercayaan CEO itu sendiri kepada dirinya, dan yang kedua adalah cabaran daripada persepsi orang sekeliling. Jadi ini antara cabaran yang paling besar apabila kita jadi CEO kepada syarikat kita sendiri yang kita bangunkan. Sebenarnya dia tak ada masalah tuan dan puan, kita tetap seorang CEO. Syarikat kita kecil ke, syarikat kita besar ke, itu syarikat orang ke, syarikat kita ke, CEO is a CEO. Kita tetap seorang CEO. Walau bagaimanapun, apakah cabarannya apabila kita lantik diri kita sendiri sebagai CEO dalam syarikat kita sendiri, ini adalah perkara yang orang kata signifikan dan banyak dihadapi oleh ramai usahawan di luar sana. Jadi antaranya yang pertama sekali tuan dan puan, apabila kita menjadi CEO dalam syarikat kita sendiri, sebenarnya ada isu trust. Isu trust. Dia ada dua. Satu yang tentang kita sendiri. Tuan dan puan, apabila kita melantik diri kita sebagai CEO syarikat kita itu, sebenarnya kita terus mengambil kira bahawa ini syarikat kita kena lead, kita kena buat, kita kena jalankan. Jadi perkara-perkara lain kita letak di belakang. Tapi kalau kita nak lantik CEO untuk syarikat kita, kita akan check background, betul? Kalau kita nak lantik orang lain jadi CEO syarikat kita nak check dulu background dia, pengalaman dia, kebolehan dia, apakah pencapaian dia sebelum ni. Semua tu kita semak, kita check. Kita pastikan betul. Adakah dia ni pernah bankrupt ke tidak, semua kita check. Tetapi apabila kita lantik diri kita sendiri, nak tak nak, ada kriteria tu ke tak ada kriteria tu, ada kelayakan ke tak ada kelayakan, kita buat saja. Itu antara perbezaannya. Jadi apabila kita menjadi CEO dalam syarikat kita sendiri, ada masanya tuan dan puan kita ragu-ragu tentang keputusan yang kita buat. Kita tidak pasti tentang bagaimana peranan kita jadi CEO syarikat. Yang mana akhirnya kita ni sebagai seorang yang pakar dalam bidang ataupun bisnes yang kita jalankan itu, banyaknya jadi fokus kepada operasi. Walhal CEO itu ada tugas dan tanggungjawab lain. Jadi itu antara cabarannya trust, iaitu kita punya kepercayaan kepada keputusan-keputusan yang kita sendiri buat. Jadi kebanyakannya yang merasakan bahawa dia tak pandai, dia tak tahu bisnes, macam-macam. Ini adalah cabarannya. Cabaran ini memang berlaku tuan dan puan. Jadi apabila kita tahu, maka perlu kita ambil orang kata tindakan ataupun langkah-langkah untuk menghadapi dan melalui cabaran ini. Trust yang kedua tuan dan puan adalah trust daripada orang sekeliling. Orang sekeliling termasuklah pekerja kita, pelanggan kita, supplier kita, sesiapa sahaja yang berada di sekeliling kita. Adakah mereka ada full trust ataupun kepercayaan yang tinggi kepada kita sebagai seorang CEO syarikat? Ini pun ada cabaran juga tuan dan puan. Katalah tuan dan puan, kita buka satu syarikat, orang kata satu syarikat yang memberi khidmat muzik, seni, cabang seni. Orang seni dia ada satu orang seni ni biasanya dia akan ada satu personality sendiri. Jadi apabila kita membawa personality orang seni dan kemudian kita memperkenalkan diri kita sebagai seorang CEO syarikat, kadang-kadang tuan dan puan dia ada konflik. Biasanya orang seni ni kalau macam dia kata pemain muzik kan, dia mesti ada orang kata ciri-ciri personality, cara dia pakai, rambut dia, gaya dia kan. Jadi kadang-kadang tuan dan puan, bila kita keluar dan kita memperkenalkan diri kita sebagai CEO, akan ada konflik di mana orang melihat betul ke dia ni CEO, dia ni macam artis, dia ni rupanya macam pemain gitar saja, no? Jadi ada kalanya itu ada juga menimbulkan isu trust di sekeliling, di kalangan orang sekeliling kita, termasuklah pekerja kita kan, termasuklah supplier ke, partner ke, dia akan ada perkara-perkara itu timbul. Dia bergantung kepada jenis bisnes kita. Jadi tuan dan puan, konflik ini kita perlu uruskan. Cabaran-cabaran ini kita perlu uruskan. Jadi katalah walaupun kita orang seni, contohnya apabila kita masuk dalam mesyuarat ataupun membentangkan rancangan bisnes kita, apakah jenis personality atau gaya yang perlu kita tunjukkan? Apakah kita masih lagi perlu bawa gaya sebagai orang kata sebagai mana yang kita buat? Katalah kan, kalau kita seorang chef contoh, kita buka satu restoran, kalau kita buat corporate presentation takkanlah kita masih nak pakai pakaian macam semasa kita masak di dapur. Itu maksud saya. Jadi mungkin akan ada konflik di sini. Dia akan menimbulkan keadaan yang saya sebut tadi sebagai trust oleh orang sekeliling. Jadi cabaran yang pertama sebenarnya trust tuan dan puan. Okey, cabaran yang kedua adalah tentang
kefahaman kita sendiri terhadap pengurusan struktur bersyarikat. Yang ini pun adalah antara cabaran tuan dan puan yang kita banyak jumpa di kalangan usahawan. Tuan dan puan, saya sendiri pada tahun 2008 semasa saya buka syarikat, buat bisnes tu, saya lantik diri saya jadi CEO. Saya tak tahu tuan dan puan. Saya buat saja. Saya bukannya tahu, ada pemegang saham, ada ahli lambung pengarah. Okey, kemudian ada tim eksekutif. Yang saya tahu nak buat bisnes. Okey, ambil pekerja. Saya pun kerja. Okey, saya jadi pengarah. Okey, sign dokumen. Okey, saya jadi pemegang saham. Okeylah, saya owner syarikat, itu sahaja. Tetapi sejujurnya struktur yang sebenar dalam pengurusan syarikat pada waktu itu, maksud saya pada tahun saya buat bisnes 2008 itu, saya pun tak menguasainya dengan baik. Sehinggalah 2-3 tahun kemudian terpaksa belajarlah, sebab syarikat Sedia Berhad kena audit, kena kena audit, kemudian kena buat pembentangan kepada orang kata stakeholder masa tu, sebab ambil pinjaman perniagaan waktu tu kan. Jadi ada banyak pembentangan yang perlu dibuat. Jadi dalam tempoh itu belajar. Zaman sekarang tuan dan puan, kita tak perlu tunggu 2-3 tahun. Sebelum mula bisnes, kita dah boleh tahu dan belajar siap-siap bagaimana struktur pengurusan sebuah syarikat. Jadi antara cabaran apabila kita lantik diri kita sendiri sebagai pengurus syarikat yang kita bangunkan, itulah kita nak mendapat dan mencapai kefahaman kita tentang struktur dan pengurusan syarikat secara lazim yang standard. Di mana ada struktur pemegang saham, ada struktur ahli lembaga pengarah, dan kemudian ada struktur pekerja-pekerjanya yang dilantik, ada sisut ke macam mana. Jadi struktur tu macam mana kita nak susunkan kita punya carta organisasi itu pun merupakan satu cabaran. Kerana kita bermula dengan kecil, kebiasaannya tuan dan puan, kita akan bermula dengan kecil, dengan satu bisnes, mungkin dengan modal RM30,000, RM50,000, atau mungkin ada modal yang serendah RM20,000. Jadi apabila dalam keadaan kecil, struktur kita itu tak boleh terlalu besar. Dia mesti memenuhi keperluan operasi syarikat kita. Jadi ada setengah-setengah bisnes, dia tidak menggunakan penyusunan sisut. Dia tak ada CEO pun, dia terus ada managing director, kemudian ada general manager, dan terus kepada ada head department macam tu. Dia tak gunakan susunan the sisut. Jadi struktur-struktur ini tuan dan puan yang kita perlu faham, bahawa dianya pun juga boleh berubah dan berevolusi mengikut perkembangan dan usia bisnes kita tu tadi. Jadi bila kita jadi CEO sendiri dalam syarikat, itu cabaran kita. Macam mana kita nak dapatkan kefahaman tu? Jadi biasalah, kita boleh pergi kelas, kita boleh pergi seminar, kita boleh pergi program untuk dapatkan maklumat-maklumat itu. Tetapi akhirnya kita sendiri yang perlu buat keputusan bagaimana kita nak menyusun, bagaimana kita nak memodelkan, membentuk model pengurusan untuk bisnes kita itu dalam bentuk syarikat. Itu cabaran yang kedua. Dia ada banyak cabaran. Hari ini kita bincang 3 sahaja. Okey, cabaran yang ketiga tuan dan puan, apabila ramai CEO yang melantik dirinya sendiri sebagai CEO ini sebenarnya tidak merancang orang perjalanan kerjayanya. Maksudnya, tuan dan puan, apabila kita jadi CEO dalam syarikat kita, apakah kita merancang berapa lama kita nak jadi CEO dalam syarikat kita tu? Adakah 10 tahun, 20 tahun atau selamanya? Apakah kita yang akan menjadi CEO dalam syarikat itu selamanya? Adakah kita rancang perjalanan kerjaya kita dalam membangunkan syarikat kita, meskipun kita CEO dalam syarikat kita sendiri? Jadi ini banyak berlaku di mana tuan dan puan, kita sebagai usahawan terlupa nak rancang, ataupun kita tak rancang perkembangan bisnes itu dan perkembangan diri kita sendiri itu sebagai CEO syarikat. Sekiranya tidak dirancang, dia macam career planning juga. Macam professional career development, kena ada rancangan tu. Sampai bila? Adakah sampai sebab struktur syarikat ni tuan dan puan, tak semestinya kita jadi CEO. Kita boleh jadi pengarah, kita boleh jadi pengarah syarikat sahaja, kita boleh jadi chairman syarikat sahaja, ataupun kita boleh jadi pemegang saham syarikat sahaja. Ini strukturnya, dia tak semestinya sepanjang hayat kita nak jadi CEO. Kerana CEO ini tugasnya, kalau kita faham skop kerjanya, kita takkan mahu jadi CEO syarikat kita sendiri itu selamanya. Dia memerlukan banyak perkara tuan dan puan. Jadi ramai di mana keadaannya, di mana CEO terperangkap dalam tugas-tugas COO, terperangkap dalam tugas-tugas Chief Marketing Officer, dia terperangkap dalam tugas-tugas itu. Jadi dia tak nampak ataupun dia tak sempat nak menyusun kerjaya dia tu sebagai CEO. Mungkin tuan dan puan boleh bertanya pada diri sendiri, apakah rancangan tuan dan puan untuk syarikat tuan dan puan sendiri? Apakah bila, maksudnya bila tuan dan puan akan mula melantik CEO lain masuk dalam syarikat?
Saya ada berjumpa dengan ramai usahawan yang memang ada rancangan itu. Malah ada sebahagian daripada mereka yang dah melantik pun, dia dah lantik pun. Dia dah lantik pun CEO baru untuk syarikat beliau. Dia akan susunkan struktur-strukturnya. Mungkin dia akan jadi ada subsidiary company. Dia masih CEO di holdings company, tetapi dia lantik CEO lain untuk subsidiary company. Itu antara rancangan-rancangan yang CEO tu boleh buat. Jadi tuan dan puan, sebagai CEO ataupun individu kita, apabila kita melantik diri kita sendiri sebagai CEO dalam syarikat, ini adalah antara 3 cabaran utama. Yang pertama tadi saya sebut tentang cabaran tentang trust. Cabaran yang kedua tadi adalah kefahaman tentang struktur persyarikatan, dan yang ketiga cabaran tadi adalah penyusunan di antara kerjaya dan juga bisnes kita tu tadi. Jadi apabila tuan dan puan ada rancangan nak mengembangkan bisnes tuan dan puan itu untuk satu jangka masa yang panjang, mesti ada satu rancangan bagaimana nak memisahkannya. Maksudnya sampai satu hari nanti syarikat itu diuruskan oleh orang lain, maksudnya ada CEO lain. Itu antara beberapa perkara tuan dan puan, dan saya yakin cabaran-cabaran lain memang banyak. Banyaklah cabaran, tak perlu sebutlah yang cabaran personal ke, cabaran sosial ke, jadi yang itu memang sedia ada. Yang 3 ini sebenarnya tuan dan puan yang saya dapati signifikan, dan apabila kita dapat tangani yang 3 ni nanti tuan dan puan, insya-Allah cabaran-cabaran lain akan dapat diselesaikan secara semula jadi. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih kepada puan-puan, tuan dan puan yang bersama-sama dalam video kali ini, dan tuan dan puan saya jemput terus ke www.noraminaumar.com, dan kerana di sana ada beberapa maklumat-maklumat tambahan yang diletakkan, dan juga tuan dan puan boleh terus kalau nak menghubungi saya di email noramina.lifetrack@gmail.com, ataupun tuan dan puan terus direct message sahaja, insya-Allah orang kata dalam tempoh yang tertentu akan dijawab. Biasanya lambat pun insya-Allah akan dijawab tuan dan puan. Kalau tidak dalam tempoh 24 jam pun biasanya akan dijawab. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih. Boleh terus tuan dan puan ke channel YouTube Nur Aminah Omar. Di sana juga video-video sudah disusunkan mengikut tajuk supaya tuan dan puan dapat menontonnya dengan lebih selesa. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih. Untuk 15 minit ini kita dah berkongsi tentang 3 cabaran utama sebagai seorang CEO, self-appointed CEO, maksudnya CEO yang kita lantik diri kita sendiri dalam syarikat yang kita bangunkan. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam sesi yang akan datang. Assalamualaikum.